Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Hai. Cikgu harap semuanya sihat-sihat saja ya. Okey, begitu juga dengan cikgu. Alhamdulillah ya diberi kesihatan dan juga berkesempatan untuk bersama kamu walaupun di alam maya ini untuk meneruskan pembelajaran kita dari rumah ya. Okey, baik. Cikgu berharap semua anak-anak cikgu masih bersemangat dan bersedia untuk meneruskan pembelajaran kita. Baiklah, hari ini kita akan membincangkan tajuk kemahiran proses sains dan cikgu berharap semua murid memberi perhatian ya sepanjang pembelajaran kita ini dan seterusnya bersedia untuk menjawab soalan yang akan diberikan. Okey. Okey, baik. Sekarang cikgu akan terangkan kemahiran proses sains satu persatu ya. Untuk makluman kamu, insya-Allah pada hari ini kemungkinan cikgu akan fokuskan kepada beberapa kemahiran terlebih dahulu ya. Baik. Tanpa membuang masa, cikgu ingatkan kembali ya apa itu kemahiran proses sains yang pertama iaitu memerhati. Okey. Proses kemahiran memerhati ini dilakukan dengan menggunakan deria. Masih ingatkah kamu kita ada berapa deria? Ada 5 deria iaitu penglihatan ya, penglihatan. Okey, pendengaran, sentuhan, rasa atau bau. Okey. Ini adalah di antara deria yang terlibat semasa kita menjalankan proses pemerhatian ya. Deria ini kita gunakan bagi mengumpul segala maklumat tentang sesuatu objek ataupun fenomena yang diberikan kepada kita. Okey, sebagai contoh diberi kepada kamu garam. Okey, bagaimana kamu nak memerihalkan tentang garam? Jadi kamu menggunakan deria rasa iaitu dengan menggunakan lidah ya. Jadi bila kamu letakkan garam di atas lidah kamu, so kamu akan membuat pemerhatian iaitu kamu nyatakan bahawa garam berasa masin. So garam berasa masin itu ialah pemerhatian yang kita menggunakan deria rasa. Kalau penglihatan pula kita kata contohlah emak memakai baju berwarna merah. So kita gunakan mata untuk kita menerangkan apa yang kita perhatikan pada mak kita. Itu sebagai contohlah. Ya, kalau sentuhan pula kita sentuh sesuatu permukaan yang kasar. So kita nyatakan permukaan tar kasar. Tu kita guna sentuhan. Kalau pendengaran pula kita boleh nyatakan sebagai contoh saya terdengar bunyi aksiden. So kita dengar boom. Itu ialah contoh melalui pendengaran. Okey, cikgu harap murid-murid cikgu tidak ada masalah untuk membina ataupun untuk membuat kemahiran memerhati. Okey, ini sebagai contoh ya. Cikgu bagi dekat sini contoh menggunakan jadual ya, jadual di mana diberi tahun kepada kamu ya, tahun. Okey. Diberi tahun bilangan haiwan X. So di sini kita panggil jadual kiri dan kanan ya, di mana kiri ada tajuk dia tahun, kanan ada bilangan haiwan X ya. Jadi kamu nak membaca jadual kiri dengan kanan ni kita baca dari atas ke bawah maklumatnya ya, iaitu daripada 2001, 2002, 2003, 2004. Bilangan haiwan X 200, 180, 160 dan 140. Okey, bagaimana pemerhatian dilakukan pada maklumat yang terdapat pada jadual? So contoh dekat sini kamu boleh nyatakan bahawa bilangan haiwan X semakin berkurang. So kita tengok dekat sini kan, haiwan X ni semakin berkurang. Kemudian bilangan haiwan X paling sedikit, haiwan paling sedikit pada tahun 2004. Itu juga pemerhatian. So kamu boleh nyatakan yang paling tinggi ataupun paling rendah, ataupun boleh juga kamu nyatakan bilangan haiwan paling banyak pada tahun 2001. Itu juga pemerhatian. Okey? Baik. Seterusnya kita pergi ke kemahiran yang kedua iaitu kemahiran mengelas. Apa maksud mengelas? Ingat lagi tak anak-anak? Okey. Mengelas maksudnya kita menggunakan pemerhatian tadi
untuk mengasingkan fenomena ataupun objek berdasarkan ciri-ciri sepunya ataupun ciri-ciri yang sama. Di situ cikgu dah bagi contoh ya, di mana bahan-bahan yang diberikan kepada kamu tu diasingkan mengikut kumpulan masing-masing. Sebagai contoh, kalau dalam kelas kamu, cikgu asingkan kamu kepada 2 kumpulan murid, iaitu 1 kumpulan murid lelaki, 1 kumpulan murid perempuan. So kita asingkan mengikut ciri-ciri yang sama. Okey. Baik. Kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran mengukur menggunakan nombor. Cikgu percaya kamu mahir ya berkaitan dengan KPS ni, sebab daripada tahun 2 lagi kamu dah belajar dah KPS ni sebenarnya. Ini cikgu ulang suara semula sahaja. Okey. Baik, terutamanya untuk mengukur dengan menggunakan nombor ni satu kemahiran yang sangat mudah ya, di mana pertama sekali bila kita nak membuat kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor ni, pertama sekali dah tentulah kita perlu menggunakan alat piawai. Okey, yang kedua mesti pada alat tersebut mempunyai unit piawai. Okey. Baik, membuat pemerhatian secara kuantitatif. Kuantitatif ni maksudnya melibatkan bilangan, melibatkan angka. Dengan menggunakan nombor serta alat berunit piawai untuk atau yang diseragamkan sebagai unit. Ya, unit rujukan. Contoh kalau macam kita timbang dekat sini kan, kamu lihat dekat sini, ni semua orang biasa buat kan. Kita timbang berat badan kita kan. So cikgu kamu akan bagi tahu kamulah. Okey, Aminah, berat kamu 150 kilogram. Tu dia. Kena diet lah. Okey, tu contoh. Asyik baik tak ada nama Aminah kan. Kan sedih pula dia. Okey, tu contoh. Kalau kita nak membaca isi padu air, so kita masukkan air ke dalam bikar. Kemudian pada bikar ini dia terdapatnya unit piawai. Jadi kita boleh baca bacaan isi padu air tadi dengan lebih tepat. Pokok. Contoh pokok ni kan kita guna pembaris, so kita boleh ambil ukuran lah. Ya, kita ambil ukuran dengan tepat. Ni untuk suhu. So alat yang kita gunakan itu mestilah mempunyai unit piawai ya. Contoh dia macam pembaris ada sentimeter, ada meter, ada kilometer, ada milimeter ya. Kalau untuk suhu darjah Celsius, kalau untuk jisim kita ada gram, kita ada kilogram ya. Kalau untuk menyukai isi padu air kita ada liter, kita ada mililiter dan sebagainya. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi ke kemahiran yang keempat, iaitu kemahiran membuat inference. Okey. Kemahiran membuat inference. Okey. Kemahiran membuat inference kita lakukan ya, iaitu di mana kita membuat kesimpulan awal. Ya, kita buat kesimpulan awal yang munasabah. Munasabah ni maksudnya logik. Ya, logik yang mungkin benar atau tidak benar untuk menerangkan sesuatu peristiwa ataupun pemerhatian kita. Okay, sebagai contoh cikgu bagi dekat sini 2 ekor lembu, ada lembu A dengan lembu B. So kita bila kita buat pemerhatian, kita kata pemerhatian ya, saiz lembu A lebih besar berbanding saiz lembu saiz lembu B lebih besar daripada saiz lembu A. Itu belum pemerhatian ya, itu belum lagi kita buat inference, baru kita buat pemerhatian. Kita kata saiz lembu B lebih besar daripada lembu A. Kenapa? Kenapa itu barulah kita buat penerangan, kita buat kesimpulan awal berdasarkan apa yang kita perhatikan tadi. So kita kata lembu B lebih besar daripada lembu A. Kenapa? Kerana lembu A mendapat lebih tadi cikgu bagi tahu kata lembu B lebih besar kan. Kalau lembu B lebih besar daripada lembu A, kamu boleh bagi inference dia kerana lembu B mendapat lebih banyak makanan yang berkualiti berbanding lembu A. Kalau dekat sini pemerhatian dia nampak lembu A lebih kecil berbanding lembu B. Sebab tu dia bagi inference dia kerana lembu A mendapat makanan lebih sedikit berbanding lembu B. Maksud ingat kalau diberi 2 objek atau lebih, kita kena buat perbandingan. Ya, Waima di pemerhatian dan juga di
inference. Untuk memudahkan buat inference, pertama sekali kita kena tahu pemerhatian dahulu. Barulah kita boleh buat inference dengan tepat. Ya, kalau boleh inference ni kita senaraikanlah apa sebab lembu A tu kecil daripada lembu B. So kita boleh kaitkan dengan makanan, kita boleh kaitkan dengan air, kita boleh kaitkan dengan sakit ataupun tak sihat. So pilihlah salah satu daripada alasan yang kita bagi tadi. Alasan tersebut mestilah logik ataupun munasabah. Okey? Baik, kemahiran seterusnya ialah kemahiran meramal. Ini pun salah satu kemahiran yang amat mudah, ya. Cuma cikgu ulang lagi, ya, iaitu apakah kemahiran meramal? Kemahiran meramal ni kita membuat jangkaan awal tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman kita yang lalu ataupun pengalaman kita yang lepas, berdasarkan ataupun kita ada data, ya. Ni sebagai contoh dekat sini cikgu ada tunjuk dekat kamu. Ni selalulah kalau kamu rajin tengok berita, ya, waktu malam dekat rumah kamu tu, ini dia bagi dekat kita lah ramalan ramalan kaji cuaca. Contoh dia kata esok 2 hari bulan 1, ya, Changlun akan dituruni oleh salji. Contoh, tak adalah salji kan. Kalau ada salji orang tak tahulah apa jadi. Contoh, adakah salji tu dah turun? Belum. Itu yang kita sebut sebagai ramalan. Dan ramalan tu mestilah logik. Yang cikgu bagi ramalan Changlun turun salji tu tak logik lah kan. Kecuali kalau cikgu kata tengok cuaca hari ni pada pukul pagi sampai ke petang cuaca dia cerah. Jadi cikgu buat ramalan esok pun kemungkinan besar Changlun akan cerah. Okey, ataupun hujan macam tu lah. Ya, yang logik. Okey, yang logik. Mesti juga yang logik. Sains dia lebih kepada logika. Right? Itu meramal. Sebagai contoh yang lain, kita tengok apa lagi? Kita tengok murid tu sedang berlari. Tiba-tiba dia lari laju ni. Kita buat ramalan. Kita kata, sekejap lagi budak ni mesti jatuh. Sebab dia terlampau laju sangat. Dia tak boleh kontrol badan dia. Okey, adakah murid tersebut sudah jatuh? Belum, tapi kita buat jangkaan awal, ya, berdasarkan peristiwa pengalaman kita. Kalau kita lari terlampau laju sangat tanpa kita boleh kawal pergerakan badan kita, kemungkinan besar kita akan jatuh. Itu ialah meramal. Okey. Next, kita pergi ke kemahiran berkomunikasi. Apa itu berkomunikasi? Berkomunikasi ni maksudnya kita menerima, memilih, menyusun dan mempersembahkan maklumat atau idea dalam bentuk tulisan, lisan, jadual, graf, rajah ataupun model. Bila kita dapat satu-satu maklumat, kita boleh mempersembahkan dia dalam bentuk tulisan. Mungkin kita menulis, ya, sebagai contoh kita kata harimau Melaya semakin pupus, ya, bilangannya semakin berkurang sehingga berapa ekor. Itu ialah berkomunikasi dalam bentuk tulisan. Kalau bentuk lisan pula kita bercakap lah. Macam cikgu bercerita dekat kamu ni kan. Okey murid-murid, okey, untuk pengetahuan kamu, bilangan harimau Melaya sekarang ni sudah semakin pupus, bilangannya semakin berkurang. Itu juga berkomunikasi dalam bentuk lisan. Kalau bentuk jadual pula, seperti yang selalu kita buat, macam kita tengok tadi kan, yang haiwan X tadi tu dengan tahun tadi tu, bilangan haiwan X tu dalam bentuk jadual. Okey, kemudian kita ada dalam bentuk graf. Ya, kamu pun sedia maklum kan dalam bentuk graf tu kan, rajah dan juga model. Kalau graf yang ni lah, dekat kamu pun diberi ditunjukkan contoh. Ni kita panggil yang ni kita panggil graf. Ni semua ni graf lah. Ni graf, ya. Graf. Okey. Dan juga model, ya. Okey, ni dalam bentuk rajah, ya. Yang murid perempuan ni yang kita tengok ni, ni kita panggil dalam bentuk rajah. So ini adalah kemahiran berkomunikasi. Okey, next. Seterusnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, perhubungan ruang dan masa. Okey. Baik.
Okey, apa itu menggunakan perhubungan ruang dan masa? Menggunakan perhubungan ruang dan masa ni ialah kita memperihalkan perubahan parameter seperti lokasi, arah, bentuk, saiz, isi padu, berat dan jisim dengan masa. Maksudnya kita kaitkan perubahan parameter yang kita sebut tadi tu dengan masa. Contohnya, sebagai contoh, kita tengok gambar pokok ni ya. Gambar pokok ni, kita kata apa? Okey, ketinggian pokok, kita tengok sini kan. Okey, ketinggian pokok bertambah apabila masa bertambah. Ni mungkin 1 hari, ni dah sampai 3 hari, ni mungkin 6 hari, ni mungkin dah 12 hari. So ini kita kaitkan parameter ketinggian pokok tadi dengan masa. Contoh pun, yang kedua, kamu tengok pembesaran murid tersebut ni, murid yang bawah ni ya, kanak-kanak ni. Okey, semakin bertambah ketinggian dia ataupun semakin, kamu tengok ya, usia dia berapa bulan tu sampailah umur dia berapa tahun, so kita nampak perubahan ketinggian dia. So kita kaitkan ketinggian tu dengan masa. So kita guna parameter ni lah, semua parameter ni. Parameter ni kita kaitkan dengan masa. Itu maksudnya menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, next. Ini adalah kemahiran terakhir yang kita nak bincangkan hari ini, iaitu kemahiran mentafsir data. Okey, sama je, senang saja mentafsir data ni. Biasanya kalau kamu ingat pola kan, pola tu ataupun corak bertambah, berkurang ataupun tetap ataupun sekata, yang tu termasuk dalam kita mentafsir data. Sebagai contoh diberi kepada kamu, lihat dekat sini nah. Mentafsir data ni di mana kemahiran kita gunakan. Okey, so kita tengok yang pertama sini, bilangan harimau. Bagaimana kita mentafsir data tentang graf yang diberikan di sini ataupun carta palang diberikan di sini. So dekat sini cikgu touch and go lah ya. Di sini ialah PM, kalau kamu ingat lagi, pemboleh ubah manipulasi, nanti kita akan sentuh minggu depan. Okey, di sini PB kita, pemboleh ubah bergerak balas kita. Okey, so kita tengok semakin bertambah bilangan tahun, bila tahun bertambah, okey, apa jadi pada bilangan harimau? Tengok, bilangan harimau pun bertambah. So kita boleh mentafsir, kita tengok data tu kita faham. Kita kata, oh, bilangan harimau bertambah bila tahun bertambah. Okey, dekat sini pun sama. Tengok juga yang kedua ni. So bila kita tengok dekat sini tahun bertambah, apa jadi pada bilangan harimau? Bilangan harimau berkurang. So bila kita boleh membaca, kita boleh mentafsir data berdasarkan graf ke, jadual ke, carta ke, maksudnya di situ kita ada kemahiran ataupun kita dah boleh membuat kemahiran mentafsir data. Okey, so cikgu harap semua murid cikgu dapat memahami ya dengan jelas apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi ya, tentang beberapa kemahiran yang perlu kamu kuasai bagi membolehkan kamu menjawab soalan latihan sebentar lagi. Okey. Okey anak-anak, sekarang tibalah masanya untuk kita membuat latihan apa yang kita pelajari pada hari ini, iaitu berkaitan dengan kemahiran proses sains. Okey. Pertama sekali, sila dapatkan ataupun ambil buku modul aktiviti PKSR, iaitu buku yang dibeli daripada pihak sekolah yang bertulis Success A+ Sains KSSR Sains tahun 6 ya. Okey, so pertama sekali buka muka surat yang pertama. Yang bahagian atas ni ialah penerangan secara ringkas lah apa yang kita belajar hari ini, iaitu kemahiran proses sains ya. Kita menyentuh tentang memerhati sehinggalah mentafsir data sahaja untuk hari ini ya. Baik, so apa yang cikgu nak fokuskan hari ini adalah tugasan yang perlu kita buat di muka surat 1 yang berada di bawah ni ya. Okey, ini berkaitan dengan kemahiran memerhati. Kalau kamu tengok dekat situ, dia dah ada letakkan kemahiran ya. Nyatakan deria. Ingat balik ada berapa deria yang kita pelajari hari ini tentang kemahiran memerhati tadi? Ada 5 deria. So kamu pilihlah deria mana yang terlibat. Adakah deria sentuhan, deria penglihatan, deria bau, deria rasa ya.
pendengaran. Pilihlah yang manakah gambar berkaitan. Nombor 1 sehingga 6 tu berkaitan dengan deria yang terlibat. Okey. Baik. Seterusnya lihat di muka surat yang kedua. Ini kemahiran memerhati. Okey, kemahiran memerhati ni adalah satu kemahiran yang kita bincangkan tadi, ya, di mana kamu kelaskan haiwan yang diberi 6 haiwan tersebut, ya, mengikut kumpulan masing-masing. Pertama sekali kena asingkan dia mengikut ciri yang sama yang terdapat pada haiwan yang kita nak asingkan kepada dua kumpulan tersebut. Kalau haiwan ni kamu boleh asingkan mungkin mengikut cara pembiakan dia, beranak ke, bertelur ke, ataupun habitat dia, air ataupun darat. Kemudian lagi apa lagi? Dia punya litupan badan dia, berbulu pelepah ke, berbulu halus ke, ataupun tabiat pemakanan dia, ya, sama ada haiwan karnivor ke, omnivor ke. Terpulang pada kamu nak kelaskan mereka berdasarkan ciri-ciri yang bagaimana. Okey? Boleh? Baik, seterusnya kita pergi ke muka surat yang ketiga. Okey, ini berkaitan dengan kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor. Tadi cikgu dah terangkan dah kan bagaimana nak buat pengukuran menggunakan nombor. Kalau boleh anak-anak sambil-sambil dekat situ bolehlah recall balik pemboleh ubah manipulasi, pemboleh ubah bergerak balas kita kan. So PM, PB kita, ya, nanti minggu depan kita akan belajar dengan lebih jelas lah, ya, tentang pemboleh ubah pula. Di sini pada minit ke berapakah suhu air paling tinggi? Tengok dekat jadual ni, suhu mana yang paling tinggi, minit ke berapa. Nyatakan alat. Alat apa yang digunakan untuk mengukur suhu? Tadi cikgu dah cerita dah alat apa, ya. Yang ketiga, ramalkan bacaan suhu. Ni dah masuk sedikit ramalan, ya. Bacaan suhu jika air dipanaskan sehingga berterusan, maknanya lebih daripada 8 minit. Berapa suhu air, ya? Suhu takat didih air berapa? Ingat balik. Okey, yang ni lukiskan graf. Lukiskan graf ni dia kemahiran lebih, dia masukkan sedikit kemahiran berkomunikasi. So kamu pindahkan dalam bentuk graf. Ni cikgu bagi panduan sedikit. Ingat balik macam mana kita nak lukis graf. So plotkanlah ada berapa masa dekat sini, 0, 2, 5. So kamu plotkanlah ada 5 dekat sini. Okey. So cikgu harap masih ingat, ya. Di sini letak PM punya ni, tajuk masa dekat sini. Okey, kok lupa, ya. Dekat sini suhu air. Suhu air. Okey, kemudian lukis je lah graf dia. Boleh? Okey, good. Alright, seterusnya kita pergi ke soalan kita di muka surat yang keempat, ya, iaitu di mana kemahiran membuat inference. Membuat inference ni kita bagi kesimpulan awal tadi. Kamu bacalah penerangan dekat situ. Dia kata apa yang pertama tu? Jadual di bawah menunjukkan bilangan pergerakan dada seminit bergantung kepada aktiviti yang dijalankan. Okey, so tengok dekat situ. Bila tidur 28 bilangan pergerakan dada sahaja. Bila berjalan jadi 30. Bila berlari 42. So kenapa jadi macam tu? Kenapa bilangan dada kita semakin bertambah? Kerana apa? Jawablah. Kerana kita melakukan apa? Okey? Sama juga yang soalan kedua. Rajah di atas menunjukkan kedudukan planet-planet dari matahari. Purata suhu setiap planet tersebut ditunjukkan dalam jadual di bawah. Kamu tengok dekat situ, ya. Planet Zura 480 darjah Celsius, Bumi 14 darjah Celsius, Marikh negatif 63 darjah Celsius, maksud dia sejuk, ya. Mushtari negatif 45 darjah Celsius, lagi sejuk. Kenapa suhu semakin berkurang? So kerana apa? Tengok balik, kaitkan dengan kedudukan planet pun boleh. Okey, tu cikgu dah bagi gambaran dah, ya. Okey, next. Soalan seterusnya, soalan di muka surat 5. Yang ini kemahiran meramal, senang saja kan. Ramalkan jenis tanah. Alah, ni dah belajar tahun 3 dulu, jenis-jenis tanah. Ramalkan tanah apa yang sesuai. Dekat situ ada cacing banyak. Tanah jenis apa? Adakah tanah pasir? Adakah tanah kebun? Adakah tanah apa satu lagi? Tanah liat? Pilihlah. Okey. Kemudian ramalkan kecerahan mentol. Soalan nombor 2 tu. Apabila 2 lagi mentol ditambah pada litar tersebut. Apa jadi pada kecerahan mentol lagi tambah lagi 2 mentol. Kalau kamu ingat, ini adalah litar selari.
maaf, Rita bersiri. Kalau lagi banyak mental, bagaimana kecerahannya? Alright. Soalan seterusnya, soalan yang berkaitan dengan kemahiran berkomunikasi. Okey, kemahiran berkomunikasi tadi cikgu dah bagi tahu dah. Kamu hanya pindahkan maklumat yang diberi dalam bentuk jadual. Dia dah bagi tahu dah dekat sini ya, dalam bentuk jadual. Ni bina jadual je lah. Buat balik jadual. Nak buat jadual atas bawah boleh, nak buat jadual kiri kanan boleh. Suka hati kamu. Asalkan maklumat tersebut ada dimasukkan dalam jadual ini. Okey? Baik. Seterusnya, ini pun sama juga. Dia kata berdasarkan maklumat bina carta palang. Tadi cikgu dah tunjuk dah carta palang macam mana nak buat. Okey. Carta palang. Bina carta palang sajalah. PM-nya dekat sini. Kenal pasti dekat sini yang mana PM, yang mana PB. So letakkan dekat sini saja dan di sini. Cikgu nak tengok. Ya. Nak tengok hasil kerja kamu. Right? Senang saja. Okey, cikgu bagi catatan yang mudah-mudah saja. Okey, seterusnya perhubungan ruang dan masa. Tadi dah tunjukkan kait dengan masa. Apakah corak? Corak, takkan tak tahu corak kan? Saiz bulan. Cikgu tunjuklah satu. Corak saiz bulan. Okey. Corak dia bagaimana? Tengok dalam ni. Okey, corak dia bertambah dan berkurang. Itu contoh soalan yang pertama tu. Dia bagi jawapan dah. Ramalkan fasa bulan yang dapat dilihat pada satu hari bulan. Tengok dekat situ ada satu hari bulan tak? Kalau tak ada dekat jadual tu, okey, ramalkan. Kamu dah pernah belajar. Kalau satu hari bulan, kita nampak fasa bulan apa. Okey. Berikan inference tentang bentuk bulan yang dapat dilihat pada 16 hari bulan. 16 hari bulan ni bentuk bulan apa kita nampak. Okey. Dan akhir sekali, lukis bentuk fasa bulan yang dapat dilihat pada 16 hari bulan. Kamu lukis saja. Okey, lukis sahaja. Ini tentang fasa-fasa bulan. Tahun lepas kita dah belajar tajuk ni dengan begitu detail sekali tahun lepas cikgu ajar ya. Okey, baik. Seterusnya, soalan yang terakhir untuk hari ini iaitu berkaitan dengan kemahiran mentafsir data. Okey, ini pun senang saja, berkaitan dengan baca tu senang saja kan. Apakah pola? Pola tadi ada 3 perkataan saja kalau pola ataupun corak ya, bertambah, berkurang ataupun tetap atau sekata. Pada pukul berapa? Bayang-bayang paling panjang. Tengok dekat jadual. Jawapan semua ada di jadual ya. Okey, nyatakan sifat cahaya. Sifat cahaya ada 3. Cahaya bergerak lurus, cahaya boleh dipantulkan, cahaya boleh dibiaskan. Yang manakah sifat yang berkaitan dengan pembentukan bayang-bayang? Ingat baliklah. Okey, ramalkan panjang bayang-bayang pada pukul 12.15 PM. Kat mana duduk 12.15? Kemudian cuba buat ramalan berapa panjangnya. Okey? So cikgu harap tugasan ini dapat disiapkan pada sekurang-kurangnya ya. Pembelajaran kita bermula pada hari Isnin. Sekurang-kurangnya cikgu nak kamu hantar kerja cikgu keesokan harinya bagi murid yang mungkin ibu bapanya bekerja. Okey, so selamat menjawab. Good luck. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.